Salam sejahtera semua dan Assalamualaikum. Kami telah memilih roboh dari radio dan RFID. Saya dan partner saya Zasri Mati Zainal 260281 dan partner saya Rajan T dan anak lelaki Samraj 260829. Dan pengenalan bagi roboh radio adalah di bawah konsortium Lebuh Raya Utara Timur Kuala Lumpur KL Sdn Bhd. Kasturi adalah syarikat konsesi memegang bagi Duta Hulu Kelang, Expressway Duke Fasa 1 dan Fasa 2. Kasturi adalah gabungan di antara Incompes Berhad dan Employee Providence Fund iaitu EPF. Kasturi dan subsidiari kepada Incompes Berhad dan merupakan milikan penuh 100% Newzen Sdn Bhd. Duke telah diperbandangkan pada 15 Februari 2001. Kedatangan yang telah kami temubal adalah Encik Hassan Nizam Hanifah, merupakan pengurusi kanan bahagian operasi tol dan perhubungan awam, telah berkhidmat selama 13 tahun, telah berkhidmat pada November 2008 hingga kini dan merupakan graduan komunikasi masa perikalanan di Universiti Teknologi Mara. Permasalahan dan isu identifikasi frekuensi radio iaitu RFID telah disebabkan kerajaan telah mengumumkan penggunaan sistem RFID pada yang akan dimulakan pada 15 Januari 2022. Pada hari persalinan telah berlaku sesakan di Pasar Zatul di semenanjung Malaysia dan ini menjadi isu kepada pengguna jalan raya. Sistem RFID telah diperkenalkan pada 2018. Namun dan dalam diberi perkhidmatan percuma pada pengguna namun tidak digunakan, dan teknologi dalam menggunakan teknologi radio frekuensi. Untuk Smart Tag pula telah menggunakan teknologi inframerah. Punca utama masalah RFID adalah sikap pengguna, parkir kurang dalam e-wallet, isu penyerbuan pengunduhan motosikal di Smart Tag dan RFID dan vandalism. Cara tangani masalah iaitu A. Prakrisis, tindakan diambil bagi halang krisis. B. Krisis malas dalam kejadian sebenar. C. Krisis, pengejaran dalam kejadian sebenar oleh teori oleh Coombs dan Holiday pada 2010. Salam sejahtera. Saya Rajan Tiran 260829. Hari ini saya akan bercakap mengenai analisa dapatan temu bual, model komunikasi dan juga cadangan dan serta kesimpulan. Untuk dapatan temu bual, permasalahan utama yang dapat dikenal pasti ialah daripada temu bual dengan pihak kasturi ialah masalah komunikasi, iaitu cara dan bagaimana penyampaian informasi terkini yang disampaikan kepada masyarakat. Kami berpendapat bahawa pihak pengurusan Duke perlu mengadakan usaha penyampaian maklumat berkaitan dengan RFID kepada masyarakat dengan meningkatkan kemudahan tersebut untuk memudahkan perancangan syarikat tersebut berjalan dengan lancar. Dalam temu bual juga, Encik Hasrul telah menekankan mengenai sikap pengguna sendiri yang mewujudkan masalah. Untuk mengatasi masalah ini, kami berpandangan bahawa isu pertama yang harus pihak kasturi mengambil berat dan berusaha untuk selesaikan ialah masalah berkaitan dengan sikap pengguna. Ini adalah kerana pengguna merupakan pelanggan utama kepada syarikat tersebut dan tanpa pengguna tiada faedah untuk syarikat tersebut menjalankan perniagaan. Maksudnya pihak kasturi perlulah menyediakan pelan tindakan dan perancangan yang strategik dalam menguruskan sikap pengguna di mana rancangan dan tindakan yang dilaksanakan oleh syarikat tersebut haruslah mampu untuk memberikan kesedaran dan penerangan yang cukup sempurna dalam usaha memberikan maklumat dan perancangan di mana maklumat yang diberikan kepada pengguna mengenai kebaikan dan keuntungan syarikat perlu diutamakan. Seterusnya pihak kasturi juga boleh membuat iklan menggunakan sebagai contohnya TikTok dan memuat naikkan video berkaitan kelebihan dan penggunaan RFID kepada pelanggan. Ini secara langsung akan mudah disebarkan kepada pengguna kerana
kekerapan pengguna menggunakan media sosial dalam urusan seharian adalah tinggi berbanding dengan pengguna yang membaca iklan, akhbar atau menonton berita di televisyen. Okey, model komunikasi yang kami rasakan pihak kasturi menggunakan ialah model Newcom, iaitu ataupun dikenali sebagai ABX model. Sebab cara komunikasi yang pihak kasturi buat tu sepatutnya dirancang dan berkonsepkan kepada komunikasi dua hala. Ini adalah kerana pihak kasturi perlu mendapatkan maklum balas daripada pihak pengguna berkenaan dengan perancangan dan perubahan yang dilakukan oleh pihak kasturi. Model Newcom ni yang dikenalkan oleh Theo dari H. Newcom pada tahun 1953 ni merupakan satu model yang berkaitan dengan dua hala dan boleh berkongsi maklumat mengenai satu topik yang dibincangkan. Seterusnya, cadangan kami kepada pihak kasturi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengambil kesempatan menggunakan media sosial sebagai platform yang boleh membantu mereka mencapai pengguna dengan mudah untuk menyampaikan maklumat. Pihak kasturi juga perlu mencari jalan yang sesuai dan kaedah penyampaian informasi yang akan dibuat kepada pengguna agar pengguna tidak bosan atau tidak mengambil berat. Informasi yang disampaikan oleh pihak komunikasi korporat daripada pihak kasturi perlulah seiring dengan peredaran masa. Sebagai contohnya, penggunaan TikTok dan iklan berunsurkan jenaka tetapi mempunyai maklumat dan nasihat yang tersirat, membolehkan pengguna memahami isu dan perkara yang disampaikan. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, kami lihat bahawa usaha yang dilakukan oleh pihak kasturi dalam menjayakan program RFID ini adalah rancak dan berterusan. Namun tidak ada penerimaan yang baik di kalangan masyarakat. Ini dapat dilihat kerana setiap program dan kempen yang dijalankan kurang mendapat sambutan daripada masyarakat. Apabila perkara ini dilihat secara mendalam, punca utama ianya berlaku adalah disebabkan oleh masalah komunikasi yang kurang berkesan di antara pihak pengurusan kasturi dan masyarakat. Apabila kekurangan dari segi komunikasi, maklumat yang hendak disampaikan oleh pihak pengurusan tidak dapat mencapai pengguna, iaitu masyarakat secara sepenuhnya. Ini menyebabkan objektif yang ingin dicapai oleh pihak kasturi tidak dapat disampaikan secara sepenuhnya. So, pihak komunikasi korporat kasturi perlu memikirkan cara dan penyelesaian yang lebih sistematik untuk jangka panjang dan menerangkan dan memberikan pemahaman yang tepat dan pantas kepada pengguna setiap masa tanpa gagal. Ini iaitu tanpa pelaksanaan dan yang berterusan, perkara ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Pihak kasturi perlu mendapat sokongan daripada semua golongan pengguna untuk membolehkan program RFID ini dijalankan seperti dirancangkan. Namun untuk menjayakan RFID dengan kejayaan yang diingini, pihak kasturi perlulah mencari jalan untuk membuktikan bahawa perkara yang diviralkan di media sosial tidak benar sepenuhnya. Maksud saya, yang perkara viral yang diheboh-hebohkan perlu dijelaskan oleh pihak kasturi kenapa ianya berlaku. Seperti kesesakan yang berlaku baru-baru ni. Pihak komunikasi kasturi perlu menjalankan kajian dan perancangan yang strategik untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama pengguna. Kempen kesedaran juga perlu dilaksanakan untuk memberikan fokus yang lebih kepada penerangan kepada pengguna. Maksudnya boleh menerangkan kenapa masalah kesesakan berlaku di lorong RFID. Mereka perlu buktikan bahawa ianya berpunca daripada sikap pengguna yang tidak prihatin dan tidak bertanggungjawab. Akhir sekali, kami ingin menyatakan bahawa tanpa komunikasi yang baik dan teratur, pihak kasturi dan laboratori lain akan menghadapi masalah dalam menjayakan program RFID ini. Maka peranan komunikasi korporat perlulah mengambil langkah proaktif dan berterusan untuk menjayakan program RFID ini. Sekian, terima kasih.